Okey semua, kepada semua yang sedang menyaksikan secara live, boleh buka juga dekat Negeri FM sebab sekarang kita tengah siaran langsung. Saya sedang nak menjawab soalan yang dibuat yang dikemukakan di Negeri FM. Sambil-sambil dengar Negeri FM sebab hari ni tajuk dia hujan tanda Allah sayang tapi kenapa sakit sangat. Jadi sambil saya jawab, sambil saya communicate dengan anda semua. Jadi kalau ada sesiapa yang nak kemukakan soalan, bolehlah. Boleh kemukakan soalan. Sekarang ni saya, kalau tuan-tuan dengar, saya tengah tunggu call daripada Negeri FM. Yang Negeri FM announcernya adalah Enter Babu dan juga Abuse. Okay, semua, terima kasih semua yang join. Terima kasih banyak. Ya, soalan yang tanya saya masih di Terengganu ke? Ya, masih di Terengganu. Masih lagi ada belum masih belum selesai lagi kerja dekat sini. Sahabat dari Singapura, Farazi, terima kasih banyak. Alhamdulillah. Kalian tanya suka kedai nama tu, kedai suka makan. Sedap tak sedap tuan-tuan kena rasa sendiri. Amirul Salam, apa khabar Ustaz? Baik, Alhamdulillah. Apa khabar? Baik. Saya ada yang tanya macam mana Ustaz, perut Ustaz boleh kempis sikit. Macam mana? Sebab saya diet lah. Tak lagi kontrol makan tuan-tuan. Tak dengar sangat? Asal tak dengar sangat pula? Orang lain okey, yang lain semua okey. Ni, dengar okey. Okey tak? Okey tak? Okey tak? Tak, kakak saya nak kahwin. Saya menjadi wali. Apa perlu saya buat kahwin ni? Okey, jap Iklan. Saya dari Indonesia, tempatnya di Bintan. Ustaz di Bintan. Terima kasih. Khabar baik semua. Pada siapa yang belum follow saya, follow cepat Okey. Ini tajuk kita ujian tanda Allah sayang. Kenapa sakit sangat? Kan kalau ujian ni tak pernah tak sakit kan? Ujian mesti sakit. Tu dia. Boleh di masa pelbagai golongan dari kanak-kanak berusia 2 tahun ke atas dan orang tua, tok ayah, mak-mak hak tak ada gigi boleh. Baik, alhamdulillah. Siapa yang tanya soalan tu? T-shirt mana beli? Selalu kita wawarkan t-shirt. Itu tak order. Mesti lambat tanya. Kan? Okey. Ya, saya masih di Terengganu. Saya tengah tunggu saya tengah tunggu call masuk. Saya baru salin baby 27 tapi baby meninggal mesti tak dapat terima sabar. Kerana kita tengok anak-anak tu, anak yang dilahir pada anak yang meninggal pada waktu lahir, dia tak ada dosa. Satu benda kita kena gembira, anak kita dah letak tempat-tempat yang baik. Letak baik, tempat orang yang baik, masuk syurga. So kita kena happy macam tu Ustaz, betul ke tak diberharap dengan manusia? Sebenarnya berharap dengan manusia ni kita akan jadi kecewa. Apapun berharap pada Allah memberikan kekuatan pada manusia tu. Contoh macam suami kita kan. Seorang isteri berdoalah pada Allah mudah-mudahan beri kekuatan pada suami kita agar terus sihat walafiat dalam menjaga keluarga, tidak lari daripada fokus dia. Begitu juga seorang suami doakan isteri dia kuat, tabah, sabar dengan keadaan dia. Maknanya sebab kita hati manusia tu macam sebenarnya kalau kita kena ingat macam tanah kan, kita ada tanah kan, tanah kita tanam pokok, kenapa tak boleh tumbuh? Ada tanah ni boleh tumbuh pula. Sebab katanya
Katanya apa? Sebab apa? Dia tengok orang lain boleh tanam okey. Sebab tanah tu siapa pegang? Allah pegang. Bukan kita pegang. Kita pegang. Lepas tu tapi begitu juga dengan hati manusia siapa pegang? Allah pegang. Jadi Allah yang jaga hati kita ni insya-Allah. Jadi doalah mudah-mudahan hati kita okey tuan-tuan. Okey. Okey dah nak sampai nak tanya soalan dah ni. Tuan-tuan boleh buka Negeri FM, Facebook Negeri FM Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah. Sekarang saya berada di Kuala Terengganu, Darul Iman. Hari ni mula PKP. Jadi tajuk tu bagi si Hurai tu kan banyak orang tu soalan nak masuk tu. Sabar. Bagi mukadimahnya memang ujian ni tanda Allah sayang sebab jangankan kita mengaku yang kita beriman. Dalam Quran pun disebut bagaimana kamu boleh mengaku kamu beriman sedangkan kamu belum diuji. Maknanya ujian tu Allah Taala uji kita dan Allah sayangkan kita. Jadi soalan yang timbul, habis kalau Allah sayang kenapa sakit sangat ujian tu kan? Tu yang kenapa sakit. Tu macam tu. Jadi mana kenapa sakit ujian tu? Sebab kalau tak sakit tak nama ujian tu gali-gali nama kan. Kono sakit, kono rasa susah, kono rasa ni. Sebab bila kita susah dia akan nampak kemanisan apabila kita berjaya melepasi halangan itu. Contoh paling mudah yang saya selalu bawa dalam ceramah-ceramah saya adalah saya bila ceramah ni kebanyakannya yang hadir biasalah remaja-remaja lewat tu yang datang ni. Orang tua yang datang kuliah saya. Saya cakap ada tak? Saya tanya ada tak masa mula dulu, masa mula dah ada anak, menjaga anak daripada kecil. Pernah kan? Orang dulu anak ramai-ramai pula kan? Tanya dia, ada tak pernah rasa macam memang semua mengaku memang dulu masa tu dia rasa macam manalah nak bola anak aku ni. Boleh makan ke anak aku ni? Tapi akhirnya bila tiba-tiba dah tua ni, kan tengok semua dah lepas, masing-masing ada kerjaya, masing-masing ada keluarga. Dan sekarang ni ada pula dengan duduk rumah anak-anak lah masuk duit bulan-bulan, anak-anak telefon datang tanya khabar, anak-anak bagi kirim duit. Mana kata pada ketika itu dia akan nampak kemanisan yang hari tua dia sebab waktu muda dulu dia dah puas, dah berhempas pulas dah. Tapi kalau anda kata dia happy je, tak ada apa-apa masalah, maka kata bila diuji sikit dia rasa masalah mana lah. Macam Abang Abius kan, Abang Abius dia biasa daripada kampung makin, kampung sama TK makin kan. Dulu mana ada aircon, mana kipas pun tak ada. Kan? Tak ada. Jadi lepas tu, jadi kalau setakat bila tiba-tiba kena masuk hutan, tidur dalam kemah, tak ada aircon, tak ada apa. Tak ada masalah sebab dah biasa. Malahan itu okey ni dia kata. Ayat dia kan. Ini okey ni. Dulu lagi tu. Mana kata ujian tu sebenarnya akan bawa kita menjadi lebih bersyukur. Apabila semasa akan datang kita mendapat kesenangan. Bila akan dapat kita dapat satu bentuk penghargaan. Itu sebab orang yang susah makan dapat nasi putih dengan tolong, anda tu lauk malam ni. Orang yang dah biasa makan yang mewah-mewah, dia akan cakap apa bodoh lauk macam ni. Nampak tak? Jadi macam mana pun, ingatlah ujian itu sebenarnya tanda Allah sayang. Malahan ada pandangan menyatakan, kalau orang tu 40 hari tidak diuji oleh Allah Ta'ala, maka bersaksilah yang dia itu jauh daripada rahmat Allah. Jadi mana mesti akan ada ujian. Kan, tiba-tiba anak sakit, tiba-tiba emak tak sihat.
Balik kata tiba rotek kereta mati, tiba-tiba selipar hilang. Jadi contohlah kan, keluar masjid selipar berboli, jangan cakap kepada setengah orang, besar masalah tu. Kan? Jadi itu dalam hal tu, jadi cukuplah cakap tu. Panjang warna pula, bukan dimahakan. Macam tu lah. Betul. Ya betul. Itulah kadang-kadang ada orang dia boleh diuji dengan susah, tapi dia kalah uji dengan senang. Lepas tu bila dah senang lah macam-macam ujian sampai. Dia macam dulu waktu dia susah, dia ingat lagi pergi masjid pergi surau. Tapi bila dia dah senang, sibuk ona pula dah. Sibuk ona apa, tak ada masa lah apalah. Kadang dulu waktu dia waktu dia susah dulu, elok dengan bini dengan anak-anak makan sama. Tapi bila senang kahwin lain pula dah. Contohlah kan. Contoh. Tapi kalau dia tak mengabaikan keluarga, dia tak apalah. Tapi ni jenis yang tinggal terus. Jadi makna kata dalam hal ini, dalam kedudukan ini, makna kata memang betul apa yang Abang Abi cakap tu. Realiti masyarakat pada ini kadang-kadang tu sebabnya sentiasa doa minta ya Allah kuatkanlah keimanan aku ni. Jadi isu iman ya. Bukan isu banyak duit ke tak ada duit. Orang ada iman, ada duit pun dia ingat kat orang, tak ada duit pun dia ingat kat orang. Tu yang penting. Ni tak ada pula. Dia tiba-tiba bila dia banyak duit, tiba-tiba dia takut pula duit tu habis. Tiba-tiba dia takut pula, habislah duit dia ni. Macam tu kan? Tak. Sedangkan dulu waktu duit tak ada, okey je bagi orang ini, bagi orang itu, bagi orang sumbangan dekat orang ni, nampak orang tu susah, bagi sikit kat orang tu, sikit sama sikit. Itulah kan. Jadi makna kata dalam hal ini kita kena sentiasa muhasabah diri kita. Ada orang, ni kisah benar. Dulu masa susah-susah dia dengan mak dia. Tapi bila dia dah senang kan, makan dia boleh makan dengan bini dengan anak dia. Mak langsung tak peduli kan. Ada orang macam tu. Boleh lupa dah kan. Sedih hati mak. Itu tak apa. Ni dekat je ni. Tu semalam nampak kau makan besar malam apa semua, tak ajak mak pun. Mak mana mak tahu, dia tanya. Dia boleh tanya pula mana mak tahu. Dia ingat mak tak ada akaun Facebook ke, dia kan. Kan kau aman mak betul. Tak, ujian ni yang paling bagus sekali bila kita sebut tentang COVID-19 ni, kita kena letakkan dalam COVID-19 ni bukan kita saja. Bukan kita saja yang diuji oleh Allah Taala, bukannya orang Samban ni, bukan orang Terengganu ni, satu dunia. Satu dunia sekarang ni diuji dengan ujian yang sama. Malahan yang paling kita kesalkan adalah apabila ada orang cakap takut warna. Tak ada warna ni dah kan. Ni semua mainan manusia je. Baik dia kata ini nombor-nombor ni saja direka-reka, nak takut-takutkan orang. Astaghfirullahalazim, saya kata. Cuba fikir kalau ayah kita merumput nama dia, nama ayah kita Tan Sri Nur Hisham. Ataupun nama ayah kita adalah doktor-doktor yang bertugas sebagai frontliner. Apa rasa kita? Dan bayangkan kalaulah ada ahli keluarga kita yang terlibat sebagai dalam senarai kematian dalam COVID-19 ni, mangsa COVID-19. Tentu kita akan terasa hati. Jadi dalam hal ini, ujian ni kita kena ingat. Kita semua kena beringat diri kita sentiasa jaga penjarakan, jangan pergi tempat sasar, jangan keluar kalau perkara-perkara tak perlu, tak usah. Jadi duduk macam saya ni, duduk ontok-ontok kat bilik, jangan keluar. Time ada scene saya je baru saya keluar kan. Saya nak berlakon macam orang tu tak pek kan. Anda nampak kan? Azalih dah. Padan muka kau. Ambil kau. Duduk ontok-ontok.
Ayo tu. Baik. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, jadi pada semua tak dengar sangat Maaf saya jawab soalan tu tadi. Jadi tuan-tuan boleh buka dekat ni. Jadi itulah dia hakikat dia tuan-tuan bila orang diuji bila diuji oleh Allah Taala sebenarnya bukan semua orang dapat menerima hakikat dia. Ujian ni ada orang ujian susah dia boleh hadapi dengan baik, tetapi ujian senang ujian senang dia lupa. Ada yang saya kenal tuan-tuan, bila dia senang, dia kaya, dia bercuti, dia bawa anak isteri dia tak ingat mak dia. Mak dia dah banyak kali, mak dia banyak kali berkorban untuk dia. Mak dia dah buat macam-macam untuk kesenangan hidup dia. Tapi dia berkali-kali menyakitkan hati ibunya, tuan-tuan. Jadi saya tak nak sentuh panjang lah, tapi benda tu sebenarnya kita kena ingat lah. Sesungguhnya bila mak kita dah tak ada, keadaannya dah tak sama. Kan? Keadaan dah tak sama. Jadi jangan kita lupa diri kita. Jangan lupa orang yang selama ni menjaga kita. Jangan kita lupakan hakikat ni. Okay, ada apa-apa soalan lagi nak tanya? Saya tengok Bagaimana yang menegur orang veteran telah melakukan kesalahan yang sama berulang kali? Kalau menegur orang veteran ni, sana siap. Menegur orang veteran ni, tegur dengan hikmah lah. Tegur dengan baik, pakcik. Kalau saya nak cakap dengan pakcik sikit boleh? Nak cakap dengan pakcik sikit. Boleh tak pakcik? Saya tengok keadaan pakcik ni, yang ni tak boleh cakap. Pakcik, saya tengok cara pakcik semuanya ni tak betul ni. Ni kalau saya silap, saya minta maaf pakcik ya. Saya hanya bagi teguran je. Cakap baik-baik. Apa lagi? Terima kasih semua. Saat duduk mana Kuala Terengganu lah. Saat loudspeaker boleh dengar DJ cakap. Ini sudah loudspeaker tadi dengar tak? Dengar tak? Okay. Saya duduk padang air, alhamdulillah. Impiom Salih, jangan tanya saya tak pandai. Nanti gang salah tafsir kan. Lawa baju. Siapa nak boleh order dekat, buka IG SD Consultant. SD Consultant. Dekat sana boleh order barang. Nak susu kambing, nak t-shirt, nak minyak wangi, nak sambal, boleh. Selalu nak tengok live SD, selalu tengok dari YouTube je. Yang lama pun layan sebab tak pernah bosan. Terima kasih banyak. Miana, terima kasih banyak. Cari yang lain lah bro, banyak lagi perempuan baik. Pasal tu. Jangan apa kau tegur mak ayah isteri meniaga cara salah. Sampai isteri sampai minta cerai sebab tak ikut cara mak ayahnya. Isteri macam mana pun kena ingat dia tertakluk pada suami dia. Dia tertakluk bila dah kahwin, dia tertakluk untuk taat pada perintah suaminya. Mak ayah dah masuk kategori orang ketiga. Melainkan apa yang suami ajak tu benda yang melanggar syariat, yes. Apa-apa pun isteri dia mesti patuh cakap suami. Isteri yang saja-saja minta cerai sebab tak ikut mak ayah sendiri, berdosa hukum. Jangan salah faham macam mana pun kita wajib ikut suami kita. Kita jumpa live sama Ustaz saya insya-Allah. Ustaz dah makan petang belum lagi. Assalamualaikum Ustaz, doakan mak saya bagi kesembuhan, mak saya kena tebuk leher untuk pernafasan dan sebelum lebih Ustaz. Sama-sama kita doakan mudah-mudahan mak kepada Ain Rahman diberikan kesembuhan, kesihatan yang baik. InsyaAllah. Mudah-mudahan. Assalamualaikum Ustaz. Mada nak tuan-tuan. Terima kasih pencerahan Cik Zulkifli. Mazhab kita ni pasal bersentuhan suami isteri batal wuduk. Cuma hari tu ada satu Facebook, bukan itulah, beberapa tahun yang dulu ada satu Facebook, dia letak muka saya, dia kata konon saya cakap tak batal wuduk kita. Saya masih bersama dengan SSD. Yang sekarang masih berada di kajian. Ya, betul. Tajuk kita hari ini tentang Allah sayang. Okey. Baik. Jadi makna kalau kita tak diuji, maknanya kita tak akan ketek. Ya, betul ke Ustaz? Betul. Cuma saya nak maklumkan juga, selain daripada kita, saya dah sharekan tadi kepada semua follower saya, boleh tengok dekat Facebook Syamsul Amri Ismail Official. Dan juga saya juga sekarang tengah bersiaran langsung dalam Instagram saya. Banyak soalan orang tanya ni, macam-macam soalan tanya. Jadi apa-apa pun memang Allah kalau uji kita tu, kita kena ingat la yakallifullahu nafsan illa usaha. Kita selalu sebut ayat tu.
Allah tak akan menguji kita melainkan sesuai dengan kemampuan kita. Jadi maknanya memang dah ukur, ikut panjang pendek akal kita dah tu. Kemampuan kita tu. Jadi makna kata sabarlah banyak, insya-Allah. Lambat laun kita akan dapat menghadapinya dengan baik. Jadi Abang Abius tu ada soalan tu. Cuba Abang Abi, apa dia? Tapi memang betul tu. Saya cakap tu sebabnya kita tak akan diuji kalau kita tak mampu, kerana Allah itu Maha mengetahui. Jadi betul. memang sebab apa benda ni yang saya cakap ni, sebab kita dah lalui lah Ustaz. Betul. Kita lalu pada permulaannya kadang-kadang kita sampai bercakap, ya Allah, kenapa lah aku yang kono ni, kenapa macam tu lah kan. Tapi bila kita lalui dengan sabar dan apa tu, memang aku tak sangka lah aku boleh ni, boleh hadapi pun macam tu kan. Betul. Tak sangka yang sebenarnya kita kuat ujian itu kan. Tak, kalau kita tengok dia sebenarnya macam ni. Nabi ajar kalau dalam hal macam tu paling cepat, ubat yang paling cepat sekali adalah belajar. Nabi kata tengok orang yang lagi bawah daripada kita. Maksudnya bila kita diuji, tengok orang lagi teruk daripada kita. Itu penting. Saya pun dulu memang betul, saya boleh sahkanlah cerita Abang Abius ni sebab kita tengok dulu Abang Abius kan, dia pernah ada satu keadaan carrier dia, kemudian macam mana dia diuji, dia sakit. Tapi alhamdulillah hari ni orang Negeri Sembilan pun semua pendengar-pendengar, bukan hanya di Negeri Sembilan, di Singapura, Brunei, semua seronok dapat dengar keceriaan kembali Abang Abius berkongsi butir-butir buah mutiara kata dan macam-macam lagi kan. Alhamdulillah, itu teruskan. Maknanya Allah bagi kekuatan tu. Allah lorongkan benda-benda yang baik untuk kita. Jadi kita kena sabar banyak-banyak. Amin. Baik. Jadi Ustaz sesekali mengasuh yang awak seorang je yang diuji kan. Sebab kita nak elakkan ya Ustaz supaya tidak ada berlakunya makna keputusan yang tidak-tidak. Sampai tahap dia ada tekanan yang ujian yang dia dapat tu kan. Sampai dia tak boleh fikir secara waras. Buat perkara yang macam itulah. Tu sebabnya kalau dari segi agama pun memang mengajar kita janganlah kamu melampau. Kita jangan melampaui batas. Maksudnya contoh bila ada ujian, contoh kita diambil ujian yang paling berat sekali dalam hidup kita ni, dia ada ujian sakit, dia ada ujian susah, miskin. Tapi ujian yang paling berat sebenarnya adalah ujian Allah ambil orang yang kita sayang. Tu. Bila Allah ambil orang kita sayang, mak kita, ayah kita, adik-beradik kita, isteri kita, anak-anak kita, kadang-kadang kan. Aku ni yang tua sakit, kenapa tak mati dulu? Dia sampai cakap macam tu. Kenapa anak aku? Nampak? Benda ni memang kita cakap senang lah. Tapi orang yang mengalami dia faham. Jadi mana kata dalam hal ini sebenarnya bukan kata Islam tak bagi kita sedih. Sedihlah, cuma jangan melampau-lampau. Maknanya macam contoh macam tadi kan, yang dia cakap tadi, sampai kita buat satu benda yang memudaratkan diri kita. Tak perlu. Isteri kita meninggal, sedihlah. Ada orang tu meninggal, sedihlah. Ada orang tu meninggal isteri dia tapi dia sedih. Setiap hari dia pergi kubur bini dia tu. Kan? Setiap hari pergi kubur bini dia, siap lepas asar dia sampai ke kubur bini dia tu. Dia doa, dia siram air kat kubur bini dia tu. Sampai kawan tanyalah, sayang buat tu abang kat bini abang ni. Tak ada lah, dia kata bini dia dah pesan selagi tak tumbuh rumput jangan nikah. Tu yang dia siram lagi tu. Tak ada lah. Tapi maksudnya boleh sedih. Boleh sedih tapi jangan sampai meratap-ratap, mengentak-ngentak. Macam ada satu orang tu kan, dia hantuk-hantuk kepala kat dinding, dia berdarah-darah, dia nak terjun lah, ambil pisau nak tikam diri lah. Bukan tu cara dia lah. Walaupun cara yang paling lembut kita makan pil tidur. Kan? Itu sama bila kita memudaratkan kita, membunuh diri kita, maka jawapannya memang neraka lah. Itu sebabnya jangan. Makna kata sentiasa ingat, tak apalah, Allah sayangkan aku. Bayangkan berapa ramai orang yang hari ni suami dia meninggal dunia dan dia menjaga anak dia. Dia menjaga anak yang kecil-kecil. Kita tengok macam Betul. anak seniman A. Abadul yang dulu yang meninggal dunia kan, yang masa ketika tertembak latihan, masa latihan kan. Anak dia macam kecil-kecil. Cuba kita fikir kalau kita duduk keadaan dekat kedudukan isteri dia tu. Kan, mak bayangkan dia menjaga anak yang kecil-kecil apa semua, tapi dia sedih tak? Memang sedih suami. Siapa tak sedih suami meninggal? Siapa tak sedih kalau anak-anak meninggal? Tapi semua bahagian masing-masing. Apapun, yang penting adalah tindakan kita waktu kali pertama. Maksudnya Nabi kata, kalau katakan redha itu adalah apabila apakah tindakan pertama kita setelah kali kejutan datang. Bukannya kata dah lepas 2-3 minggu baru redha, tak. Dia masa dapat untuk redha, itu besar pahalanya di sisi Allah Ta'ala.
Kalau dapat macam tu kan mana di situlah kiranya keputusannya kuat tak kuat kan? Betul. Di kita tu apabila diuji waktu itu tapi kita reda buat semua. Dan pun pernah melalui tu kan? Semua. Sebab ujian ni kan ramai. Ujian tadi yang Ustaz cakap tadi. Iyalah sama. Jadi berbalik pada kita mengabarkan kiranya ujian itu tanda Allah sayang kan. Mana dia bagi kita menyuntik kita sebenarnya dalam badan tak sadar tu kan. Dia menyuntik kita supaya kita ingat asal usul kita kembali di mana kan. Baik. Jadi Ustaz boleh tak dalam masa untuk sekarang ni lah kan kita dalam semua sama-sama menempuh ujian ni. Kiranya sekarang ni kita dalam penularan COVID-19 ni kan. Ramai sama rasa. Maknanya kira menempuh perintah kawalan pergerakan, makna perasaan itu sama rasa, suasana itu sama rasa. SSD boleh bagi kata-kata sikit kan supaya tidak melakukan keputusan yang memudaratkan tu. Jadi dalam banyak. Dalam COVID-19 ni dia banyak pengajaran yang kita boleh tengok lah. Pengajaran yang pertama adalah kita dapat tengok betapa setiap individu penting. Dia tak ada lagi dah. Bukan kata sampaikan kalau dulu masing-masing bahas sendiri. Tapi sekarang semua nampak bang pakai mask bang sebab tu ambil berat. Kita jangan marah dia. Kau ni belagak lah bukan. Dia maknanya semua orang ambil berat antara satu dengan yang lain. Bang minta maaf bang boleh tak bang duduk jarak sikit bang. Sebab semua orang nak ambil berat sekarang ni. Mana kata tu antara tu pertamalah. Yang keduanya orang yang berniaga. Orang yang berniaga. Tapi alhamdulillah hari ni kerajaan bagi kelonggaran kedai-kedai makan pun boleh buka sampai pukul 10 malam. Kalau gitu pukul 8 boleh sampai pukul 10 malam. Tapi untuk bungkus je lah. Jadi tolong patuh, tolong akur. Jangan, itu jangan ikut sangat. Jangan kita fikir macam tu. Ya betul lah, Syah. Banyak dengar tu. Ya, ayat-ayat macam tu. Lepas tu kadang kita makan macam Abang yang biuskan tadi dalam perjalanan nak datang ke konti pun cuba tengok kat kedai makan. Macam tak ada PKP je kadang. Kan dia ni macam mana ni PKP ke tak PKP ni kan? Lepas tu dengan bangganya share dekat dalam Facebook kan. Macam tu. Tunjukkan dekat dalam IG, media sosial dia. Jangan. Tolong jaga. Orang yang berniaga pula kena kuatkan semangat. Kuatkan semangat untuk teruskan cari rezeki. Rezeki ni bukan sebab PKP tak PKP. Ada orang tak PKP pun tak jalan niaga. Jangan tak salah kita nak apa kan. Tapi bila Allah tentukan rezeki kita dekat sana, adalah. Macam sahabat kita Azman yang menjual cakri tiaw dekat Taman Alamanda tu. Kan? Dia kata dulu dia ramai orang datang kedai dia. Tapi bila waktu PKP hari tu, hanya boleh bungkus, hantar, delivery aja. Dia kata sales je lagi banyak daripada orang datang makan kat kedai dia. Betul Ustaz. Banyak sangat. Banyak sebab. Jadi makna kata, ingat rezeki bukan berdasarkan ramai orang. Rezeki bukan berdasarkan PKP tak PKP. Tak. Kita kena cari. Itu sebabnya dalam Quran sebut, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang beriman, bertebaranlah atas muka bumi Allah dan carilah rezeki yang halal. Itu sebabnya kita kena bertebaran, cari. Itu sebab dulu hari tu sebelum PKP tengok abang ibu, kejap-kejap kat sini. Kejap kat Melaka, kat Perak pula. Sama lah macam Nen pun sama macam tu kan. Tanda kemari kan. Tak payah cakap saya. Ini saya tak termasuk dalam ini gambar. Yalah, makna kata bertebaran tu sendiri tu yang maaf saya cakap tu sebab kadang-kadang kalau saya tegur ni mungkin ada yang terasa lah. Macam taksi kan. Taksi. Dia buka taksi stand. Dia kata sekarang susah lah. Orang dah tak datang lah dekat taksi stand. Orang pakai Grab. Memanglah. Sekarang ni bertebaran. Ayat dia Allah Ta'ala dah beritahu pada dulu bertebaran. Maknanya taksi pun kena buat software dia. Dia kena buat satu software dalam sisi supaya orang cek taksi. Orang bukan tak nak pakai taksi. Orang nak. Tapi orang nak taksi tu boleh datang rumah dia. Taksi tu boleh hantar dia ke sana kemari. Jadi makna kata kita kena sesuaikan dengan sistem yang sedia ada. Kan? Kita sesuaikan dengan masa dan zaman. Dulu orang berniaga roti canai. Siapa terbayang roti canai boleh delivery sampai rumah? Dulu kau nak makan, kau nak tengok orang tu tebang. Ini datang dah siap elok tengah cicah. Kan? Jadi mana kata? Betul. Macam kita buat ni kan. Dulu kalau anda kata tak dapat datang ke konti, memang ranti lah kan. Sekarang kita boleh buat live lagi. Boleh buat live, boleh komen lagi. Dulu heboh.
Dulu heboh nak telefon, nak pantun makan pukul 9 malam dulu Negeri FM makin. Weh nak telefon. Lepas tu peh dia, macam tak ada orang lain kan. Jadi tapi dengan ruangan komentar hari ni cuba tengok macam-macam komen orang dah bagi kat kita kan. Jadi mudahnya yang jauh Singapura, Brunei, Riyadh, daripada Leeds UK, semua dah berkomunikasi dengan kita secara terus. Jadi mana kata apa-apa pun sentiasa belajar mencari kebaikan-kebaikan di sebalik ujian yang Allah bagi kat kita insya-Allah. Baik. Maksudnya di sini setiap ujian itu ada hikmahnya kan? Ada. Baik, kita sambung semula lepas ni SSD. Baik. Allah pasal. Asal Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, itulah dia untuk second round. Mana kata ujian termasuklah COVID-19 ni, ujian sebenarnya pun tanda Allah sayang. Kita jangan putus asa dengan apa yang Allah bagi kita siap. Ya Nen. Ustaz, penutup, Ustaz boleh bagi tak doa untuk bagi kekuatan apabila kita diuji. Okay, alright. Penutup jangan. Ya. Baik. Okey, setan bayi Ustaz. Kita salam ke Maula Ustaz. Okey, DJ Nen Tebabo mengirimkan salam pada anda semua. Bila nak mai Perak lagi insya-Allah. Kalau di Pelaweh insya-Allah. Ya, jadi sesuai benar lagu ni abang. Ya. Terima kasih kepada Nabi kontak. Kerana menyiarkan pemilik lagu ni. Menyiapkan lagu. Dikit kalau Nabi kata, sudah kan? Baik dalam perjuangan itu kan lagu kiranya dalam lirik tu mengabarkan. Kiranya mengharap senang dalam perjuangan. Itu dalam menempuh ujian tu. Yo. Kan? Betul tu. SSD. Ya. Hai, orang lain nak jawab Sebila lah sampai sana risau lawak tu kan. Sebelum bertahun-tahun tu dah Samsir Samsir Ibn Syukri dia kata terbaik Ustaz cadangkan software untuk syarikat teknologi. Betul. Dalam pada ujian itu kan datang ilham kan? Iya. Baik. Silakan SSD tahukan. Sila apa?
untuk cerita kita tahu lah hari ni. Cuba tak patut kita sambung tadi tanyalah, jangan bagi saya blank ni terperanjat ni kan. Karena di sebalik kiranya dalam ujian itu kan, kita berjuang harapkan senang. Itu memang impian setiap orang. Betul tak betul ni tak tahu Ustaz ya. Biasa apa yang saya banyak saya dengar lah kan. Orang kata kadang-kadang ujian itu ada juga ketikanya Allah nak bagi kita rasa nikmat. Nikmat apa? Nikmat sehat. Dan lepas kita sakit, lepas tu kita akan dapat sehat. Sehat itu nanti di situlah nikmat Betul. Kata, ada je orang yang mengatakan itu contoh tu Ustaz kan. Betul lah tu. Betul, saya tak ada nak komen apa Rahman, betul lah tu. Kan? Jadi makna kata tapat dan padat Allah Ta'ala nak bagi kat kita. Sebab Allah Ta'ala nak bagi kita rasa, dulu masuk contoh lah ni. Ini bab sakit ya, ada satu lagi. Ada orang dia nampak bini makin lama dia akan nyampah tengok bini Lepas tu dia coraikan bini dia. Bila dia coraikan bini dia, kemudian satu hari makin lama dia terkonang. Macam mana pun dia terkonang, lepas tu teringat. Sebab dia dah jumpa perempuan lain, dia kahwin dengan perempuan lain. Tinggal bini itu. Lepas tu baru dia teringat. Dulu bini aku susah-susah dengan aku, ada dia. Dulu bini aku, dulu dia masakkan untuk aku. Dulu dia jadi macam tu sebab dia tak sampai nak jaga diri dia. Nak diet tak sampai dah sebab dia panik jaga anak-anak semua. Lepas tu dia teringat macam mana bini susah kan. Jadi masa tu lah. Sebab bila dah tak ada, baru dia tahu nikmat pada benda tu. Jadi baru dia tahu dulu isteri dia macam mana jaga dia, macam mana bini dia jaga belai hidup dia, makan minum. Lepas bini baru lekor dah mengeser-mengeser kan. Heleh kan. Tapi bono pun tak kerti kan. Contoh kan. Jadi makna kata macam tu jugalah. Macam bila kita dulu naik kereta kan. Dulu bila dah jual kereta tu pakai kereta lain. Rupa elok kereta lama dan main. Walaupun kecil tapi jimat minyak. Contoh lah kan. Banyak tu kalau tu Ustaz. Iya. Ustaz memang betul benda tu. Kadang-kadang orang tu bila dia dapat sakit, dia akan bunyi. Terayu dan siapa. Bila dia dah dapat nikmat sihat, dia tak pernah berterima kasih. Betul. Macam ni bila kat contohnya ni ala satu. Bila kat Terengganu kan best kalau PKP ni dan kat ni 9 contoh macam tu. Tapi bila duduk ni 9 dapat pergi Terengganu kasih dagang sedap ni macam tu lah. Tak habis-habis. Kan payah tu lah kan. Tu dah. Tak ada nak untuk duduk tu kan. Baik, Ustaz ada soalan daripada Ila ni. Ila dari Puchong kabarnya. Dia kata kan kiranya menghadap orang yang kiranya sentiasa mendatangkan masalah kat kita ni kata kabar. Jadi menego tu kabar. Menego kan kira biasalah kan nak minta kurang lagi, minta kurang lagi kata. Ni yang buat saya mengeluh hari-hari ni Ustaz. Kata kabar ni pun kira ujian ke Ustaz ke? Macam ni orang yang macam ni kita kena ingat. Kita kena tahu Swiss itu. Sebab customer is always right. Gitu kan. Macam mana pun kita hadap lah customer kita ni. Yelah dia nak murah tak apalah. Bagilah mana setakat yang kita boleh. Kalau tak boleh cakap elok. Minta maaf bang. Saya modal saya memang takat tu. Macam tu je. Macam tu lah meniaga. Kedekut tak ada masin. Apa pun tak boleh. Tak apa. Tersabar. Tak apalah bang. Saya minta maaf. Nak setakat tu saya boleh bagi orang. Bukan saya tak nak bagi. Lepas tu. Lepas hari orang tu cakap sabarlah bang. Biasalah bang orang macam tu. Yelah saya dah biasa dah pun dengan dia. Tak apalah faham tu. Jadi makna kata kita pun tak sakit jiwa, tak sakit hati. Kita cuba serap je. Absorb apa ujian Tuhan bagi tu. Orang macam tu memang ada. Tapi makna kata jangan mengeluh. Sebab dalam Islam tak boleh mengeluh. Jangan mengeluh. Tetapi kita layan je masalah yang dia bagi tu kan. Jangan kita mengeluh. Lepas satu lagi kepantangan dalam Islam. Berdosa besar kalau kita pakai perkataan kalau di tempat yang tak betul. Kalau aku tak keluar rumah tadi tentu tak accident. Dosa, tak boleh cakap macam tu. Seolah-olah kita lah yang boleh mengelakkan satu-satu musibah tu yang berlaku. Jangan. Ramai. Kalau aku tak ni tentu aku dah kaya dah sekarang. Kalau aku tak ni mesti aku dah. Jangan macam tu. Semua Allah Ta'ala yang kuasa kan. Bukannya kita ni terbatas. Jadi tolong jangan hukum diri kita macam tu. Allahuakbar. Baik, alhamdulillah. Baik Ustaz, sekarang ni dah pun nanti 50 minit pertama. Dia tak nikah kau tu. Kalau dia dengar tak dapat. Dia lain tu kalau tak togah. Tapi sebenarnya kalau lah tu. Betul. Iyalah. SZ untuk pergulungan
tajuk kita ujian tanda Allah sayang, kenapa sakit? Sebab dah kena bayar dah dokek dah ni. Sakit motor Jadi kalau boleh, kalau lah siapa nak saya bagi petua sikit lah. Ada satu tu macam tu sebab saya cakap tadi, kalau di tempat yang betul tak apa. Ya. Apa kata kalau kita minum petang ni? Tu tak dosa tu dah. Kan? Tak dosa tu dah. Jadi pahala tu sebab belanja. Jadi ada satu doa yang paling mudah kita boleh amalkan kalau ada ujian datang kat diri kita. Yang pertama kita boleh baca inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tu makna tu yang pertama kita baca. Makna inna lillahi wa inna ilaihi rajiun tu sebab kadang orang ingat wah ini orang yang tak belajar cakap, orang tu belum matilah. Accidentnya. Tapi sebenarnya inna lillahi ni maknanya daripada Allah penyakit tu datang, musibah tu datang dan Allah juga yang boleh ambil balik. Macam tu. Kemudian kita boleh baca Allahumma jurni fi musibati. Ni yang bermaksud ya Allah kan? Melainkan Allah menggantikan. Maknanya, ya Allah, maknanya kita berikanlah pahala dalam musibahku ini. Allah ma'jurni fi musibati. Cuba ulang balik. Allahumma ma'jurni. Allahumma ma'jurni. Fi musibati. Fi musibati. Semoga Allah memberikan pahala di sebalik musibahku ini. Wa akhlifi. Khairan minha. Yang bermaksud malaikat Allah Ta'ala menggantikan baginya yang lebih baik daripadanya. Macam tu. Tapi dalam bahasa Melayu pun tak apa. Kita, ya Allah, mudah-mudahan kau bagi pahala di sebalik musibahku ini dan mudah-mudahan kau bagi ganti yang lebih baik lagi di sebalik ni. Di sebalik apa yang kau dah ambil ni kan. Ya Allah Ta'ala ambil kesihatan kita, Allah ganti lebih baik lagi. Allah ambil kekayaan kita, mungkin Allah Ta'ala pun nak bagi lebih baik lagi. Macam tu. Jadi sentiasa macam tu. Jadi itu saja, mudah-mudahan saya doakan kepada semua, ingat dalam hidup kita ni Allah Ta'ala bagi 300 tingkatan pahala kalau kita sabar untuk melaksanakan perintah Allah. Allah bagi 600 tingkatan darjat pahala kalau kita bersabar untuk meninggalkan larangan Allah. Tetapi Allah bagi 700 tingkatan pahala seandainya kita bersabar dengan ujian dan dugaan yang Allah berikan kepada kita. Amin. Baik, SSD. Terima kasih, SSD. Sama. Ustaz, jaga-jaga diri lah, Ustaz. Baik. Terima kasih ilmu untuk hari ini. Semoga Allah juga berkesan kepada SSD. Terima kasih. Memudahkan urusan, diberi InsyaAllah, kesihatan badan. Ya. InsyaAllah. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, hari ini tuan-tuan, kalau ada lagi soalan-soalan lain yang nak tanya kat saya, silakan. Sebelum kita menghabiskan sesi live kita. Kalau ada lagi soalan-soalan boleh tanya. Nak tanya. Ni Syidan, Nazar ni semua kalau ada lagi soalan-soalan yang belum saya jawab boleh kemukakan. Dengar tak suara saya? Dengar Dah macam doktor pula dah aku. Yo bagi Abono nak tanya Ustaz. Kin salam ke cikgu nanti insya-Allah. Siapa lagi nak tanya cepat? Tanya soalan cepat. Cepat. Okey, Ustaz, saya ada DM Ustaz untuk buat jemputan majlis ceramah. Insya-Allah nanti boleh nanti saya akan arrangekan kemudian lah Bila live lagi nanti insya-Allah petang nanti pukul 6.30 saya akan buat live Facebook sebelum maghrib sebelum maghrib. Bagaimana doakan sahabat akan masuk Islam? Itu kita doakan tuan-tuan. Kita boleh cakap, ya Allah, bukakanlah hati sahabatku ini agar dia menerima Islam, ya Allah. Doa pada Allah, simple je tuan-tuan. Lepas semayang jangan putus asa doa. Okey, jadi rasanya setakat tu je tuan-tuan. Misalnya insya-Allah kita akan bersiaran lagi pada Salam Ustaz, Ustaz jual susu apa untuk kesihatan dan berapa harga? Susu yang saya jual ni adalah susu Al-Am. Susu Al-Am yang dengan harga RM45. InsyaAllah kita akan kemukakan, kita akan postkan kepada anda dalam tempoh 24 jam sampai insyaAllah. Ustaz, kopiah saiz berapa? Saiz kepala saya ni untuk pakai kopiah 22.5. Okey. Jadi apa hukum ibu kandung petikai amal ibadah anak diterima atau tidak bila anak tak ikut permintaan si ibu? Jadi sebenarnya ibu memang betul lah, ibu ni terasa, tapi kalau ibu tersebut ada masalah lah, ibu tu biasanya ibu takkan petikaikan macam tu. Cuma ibu mungkin dah sakit hati sangat tu. Jadi ambil hati mak kita, cakap dengan mak elok-elok. Sebab memang betul sebenarnya kalau mak ayah kita terasa hati dengan kita, maka amal ibadah kita ni memang susah lah nak sampai.
Boleh post ke Sarawak ke Ustaz? Boleh, insya-Allah. InsyaAllah boleh. Nanti bagikan kontak personal Boleh ambil nombor. Sekejap saya bagikan nombor Nombor 0112085346. Boleh WhatsApp dekat situ yang mana apabila kita yang bagusnya susu kambing ni, pertama dia tak ada bau. Yang kedua dia baik, dia tak ada bau sebab dia kambing daripada Holland, Belanda. Dia susu kambing campur madu, campur kurma. Kombinasi produk sunnah. Dia baik untuk orang yang sakit lutut, sakit tumit, memang cepat kesan dia. Itu juga baik untuk orang sakit tulang belakang, osteoporosis. Ada pakcik yang dekat seting tu kencing dalam beg lah. Dia kencing dalam beg. Lepas tu dia bila dia minum susu tu baru 3 secet, keluar segala lemak-lemak tak elok tu dekat dalam beg tu. Dan kemudian alhamdulillah badan dia jadi gengan dan alhamdulillah dia dah pada bulan 12 hari tu dia dah tak pakai beg tu lagi dah, buang beg tu dah boleh kencing macam biasa. Dan yang paling best sekali pada bulan 12 hari tu dia juga tak jadi operate buang batu karang. Sebab apa? Sebab alhamdulillah dengan doa, alhamdulillah dengan ikhtiar dia minum susu kambing Al-Am ni. Dan begitu juga tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ada seorang imam di Masjid Felda Palung 12, 6 bulan semayang dekat kursi, tak boleh semayang duduk macam biasa, tak boleh. Jadi lepas dia nak semayang macam biasa tak boleh, jadi lepas dia ambil, alhamdulillah tak sempat habis. Tapi dia minum tu drastik lah, pagi malam tanpa gagal. Alhamdulillah dia boleh ni. Ni siapa ni? Aceh Montel dah masuk bot ke-8 pecinta susu kambing. Bagus sangat. Terima kasih banyak Aceh Montel. Siapa bab menyembuhkan mereka COVID-19 malam nak mengelakkan daripada kena COVID, maka apa, minum apa ya? Sekarang ini saya tak boleh nak cakap, cuma kita perlu jaga antibody badan kita. Tolong jaga kesihatan. Sebab apa jaga kesihatan? Sebab ramai sangat orang yang gagal dalam perjuangannya melawan COVID-19 adalah mereka yang sedia ada berpenyakit dalam badan dia. Tolong jaga kesihatan. Salah satunya minum susu Al-Am ni memang saya minum setiap pagi. Sarapan pagi ambil itu biar tenaga okey, kan fresh. Saya kalau badan rasa nak demam, saya bancuh lagi satu cawan lagi. Sebab takut tuan-tuan. Bukan takut macam mana apa, kita takut badan kita ni tak kuat nanti nak melawan COVID-19. Kalau lah anda kata kalau boleh memang kita minta jauh, nak minta jauh lah kan jangkitan ni. Okey. Boleh ke doa tapi doa tu kita tengok kat handphone. Boleh, tak ada masalah. Gaut boleh ke Ustaz? Boleh insya-Allah. Tak ada masalah. Gaut insya-Allah, tak ada masalah. Dia benda-benda yang melibatkan saraf, darah, insya-Allah okey. Tuan jangan risau. Tu kita kena yakin dengan Allah Taala. Untuk cirrhosis boleh, tak ada masalah. Ustaz ada tak surah tak sembuhkan pankreas? Doa je minta dengan Allah Taala. Tu macam mana nak order? Tadi saya dah bagi dah nombor, tak apa saya bagi sekali lagi. 0112085346 insya-Allah. Kontak segera. Insya-Allah hari ni hari Jumaat dia sempat lagi post, tapi mana yang tak ni insya-Allah kalau Sabtu Ahad pun kita akan suruh. Paling tidak hari Senin kita pun lah. Sekejap dah dapat dah insya-Allah. Macam itu saya camah di Terengganu. Ramai yang minta, mohon. Jadi saya terpaksa saya stok susu habis. Saya bawa 10 karton tuan-tuan habis. Jadi saya minta daripada Seremban, staff saya post kan. Alhamdulillah hari ni post, esok tengah hari dah sampai dah. Alhamdulillah. Boleh tak kepada COVID dengan agenda Illuminati Freemason ni, saya tak nak komen lah tuan-tuan. Yang ni sebenarnya simple je. Apa pun Freemason ke Illuminati ke apa, satu je. Apa dia? Allah izinkan benda tu berlaku, ujian untuk kita, sabar banyak. Contohnya kan, orang tu kena pukul. Orang tu kena pukul, kena pukul. Siapa suruh? Dia suruh. Bukan orang tu sebab dia, tapi Allah izinkan benda tu berlaku. Kalau Allah jaga kita masa tu, Allah Ta'ala tak nak bagi berlaku kita, tak berlaku juga. Kemudian macam mana elakkan diri kuat lalai dan membayar kepada luar jangkaan minda kita. Macam inilah, ingat Allah selalu. Adam Chiu, Ustaz selalu gaduh dengan isteri. Bila saya marah, saya boleh sampai seminggu tak bercakap dengan isteri. Tolong bagi nasihat sikit. Macam inilah. Isteri adalah makhluk Allah yang paling sensitif. Orang perempuan ni makhluk sensitif. Jadi tolong jaga hati dia baik-baik. Kalau dia terasa hati, itu normal. Tolong pujuk, cakap baik-baik dengan dia. InsyaAllah. InsyaAllah nanti dia okey. Nanti saya nak cuba sebab tangan saya seliuh bekas jatuh sakit belakang. Order sekarang lah. Ni sebelum office tutup. Sekarang pukul 4. Order. Sebelum pukul 5. Staff saya sempat post lagi. Kalau post, insyaAllah dapat. Okey. Okay, so macam mana kita nak rasa hati kita tenang je walaupun kita banyak masalah. Tu biasa tuan-tuan, saya pun ada masalah, semua ada masalah kan. Gila ke tak ada masalah. Tapi yang penting kata macam tadi dalam sesi dengan Negeri FM tadi, yang penting cara kita menghadapi masalah tu kan. Apa amalan yang boleh hindar sihir?
amalkan 7 biji buah tamar setiap hari. Nabi pesan, barang siapa mengamalkan 7 biji buah tamar setiap hari, maka akan dijauhkan padanya penyakit keracunan termasuklah sihir. Apa hukum beli emas di kedai orang Islam, bila nak jual tu jual kat kedai bukan Islam? Sebenarnya berurus niaga sebenarnya tak ada masalah pun, tak dosa. Cuma yang aulanya lebih baik kan kita berurusan dengan orang Islam. Tengok Tuan SD. Saya banyak masalah sedap. Saya juga diet. Makan saya dengan minum suara. Bawa minum pagi insya-Allah. Dapat sangat lapar boleh kawan. Tengok perut saya pun dah okey sekarang tengok. Perut kalau tidak dulu macam orang pregnant je tu. Alhamdulillah kan. Saya perasan ramai orang yang tegur saya dekat dalam Facebook. Ustaz apa dah what happen? Badan Ustaz dah naik kan kata. Tapi alhamdulillah saya berjaya turunkan. Sekarang ni dah masuk 6-7 kilo dah turun. Alhamdulillah. Tuan-tuan. Sebab yang tadi baik untuk gastrik. Jadi bila kita minum pagi, okey sampai petang. So tuan-tuan boleh amalkan insyaAllah. So saya sejahtera. Mati Allah. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Saya badan tak sedap. Apa tu? Sebab badan saya tak sedap hati. Sebab kaitan kawan kena COVID. Apa ubat dia Ustaz? Lemah badan semua sakit tekak. Dah swab ke belum? Buat swab test dulu. Tapi kalau tindakan berawas kat rumah. Macam saya memang amal kejap. Saya tunjuk Saya amal susu kami setiap hari. Tuan boleh tengok lah. Erafiona pun tu. Kalau tengok ni ni susu kambing. Ni cuba tengok. Susu kambing ni tengok dah tinggal berapa je. Tinggal apa saya cek dah dalam ni. Dah lenggang lah. Saya memang setiap hari saya sendiri pun memang amalkan. InsyaAllah. Memang sedap tuan-tuan. Memang sedap dan dia tak ada sekejap. Yang bagus tu dia tak ada bau. Dia tak ada bau. Tengok, ada lagi yang cakap nampak berisi. Sedangkan dia dah turun banyak dah ni. Kau jangan kau potong semangat aku ni. Macam mana dah dapat susu kambing? Sekarang juga hubungi 011. Saya type ni. 0112085346. InsyaAllah staff saya akan terus post hari ni juga. Betul. Saya nak repeat beli susu kurma Ustaz. Hari tu saya beli masa campur Ustaz kat Ramping. Tapi sekarang dah habis. Boleh. Tu 0112085346. Okey, call sekarang. Boleh tambahkan berat badan tak? InsyaAllah dari segi pelawasan, lawas badan, selera makan. Okey. Cuma masalah siapa nak diet, minum dah, kontrol makan. Itu je penting. Mak saya positif COVID, umur dah 90 tahun, akan diberi bertahan cepat sembuh. InsyaAllah, saya doakan insyaAllah. Ya Allah, berikanlah kekuatan pada ibunda Nur Syah Safi'i ini agar dia sihat walafiat. Ya Allah, kuat semangat dia agar dapat menghadapi penyakit ni. Ya Allah. Amin. Amin. Macam mana nak tahu taubat kita diterima? Tanda-tandanya ada, iaitu dia tak ulang buat perangai dosa-dosa lama. InsyaAllah. Berapa RM? RM145 sahaja. Satu kotak RM45 sahaja, tidak termasuk postage. Yes, SSD dah nampak susut sekarang. Terima kasih Echah Montel. Hari tu ni dah nampak double chin. Budak umur berapa boleh minum? Okey, Arrogant Gary yang boleh minum, budak-budak yang berumur 1 tahun ke atas boleh minum. Okey. Jadi Ustaz berapa paket dalam kotak ni? Dalam kotak ni ada 20 paket. 20 sachet. Okey. Jadi ni dia. Korang boleh nampak ni dalam ni ada 20 sachet. Dan kalau bancuh dalam cawan ni insya-Allah dalam cawan kita boleh bancuh penuh insya-Allah okey. Alright. Okey tuan-tuan sekalian, itu saja untuk kali ini. Insya-Allah kita jumpa lagi dalam kesempatan. Beli berapa harga susu kambing? RM45. Order segera. Tu nombor saya dah bagi dah tadi betul susut. Baru tadi tengok live FB USD. Live FB USD nampak macam berisi sangat. Cik JB ada tak? Tak ada masalah. Call aja tuan-tuan. Nanti kita akan send kan. Alright. Jumpa lagi. Salam Ustaz boleh hantar ke Singapura. InsyaAllah boleh. Boleh dah buat swab test tapi badan lemas semua kita tunggu putusan swab test saja ni. Ya Allah mudah-mudahan ada kekuatan. Okey tuan-tuan.
InsyaAllah kita akan live lagi nanti. Saya akan maklumkan masa ke semasa dan tempoh PKP ni kita buat live lah banyak, buat online. Jadi insyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi